Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi tadi kita ada belajarkan homeostasis dalam tumbuhan. Apa yang terlibat, organ yang terlibat adalah pucuk dan juga akar. Okey, so pucuk ni macam cikgu ajar tadi, pucuk ni lah yang akan bertindak. Dia bawa makanan dan air daripada bawah ke atas. Okey, so akar ni pula dia yang akan ambil air. Okey, air dekat tanah dan juga mineral-mineral yang perlu. Okay. Jadi kita sambung. So, apa yang ada dekat daun, macam cikgu ajarkan tadi, proses transpirasi dia berlaku dekat daun. Okay. Ni kamu punya proses transpirasi. So, dia berlaku dekat daun. Kan? So, bila dia berlaku dekat daun, apa yang ada dalam daun tu yang boleh buat proses transpirasi? So kita tengok. So apa yang ada dalam daun adalah dia punya stoma. Okay. So stoma ni lah yang akan ada dekat permukaan daun ni. Ni lah yang akan tolong tumbuh-tumbuhan tu bagi keluar air daripada dia punya daun supaya badan dia akan jadi sejuk. Okay. So apa yang ada dalam daun adalah stoma. So stoma ni nama lain dia adalah sel-sel pengawal. So sel-sel pengawal ni macam Pak Gad. Kalau dia rasa macam panas, okay, dia terlalu panas, dia akan tutup stoma tu. Macam mall, okay, kalau Pak Gad tu cakap, okay, kamu tak boleh masuk, kamu tak boleh masuk dalam mall. Okay, so stoma ni juga, kalau dia rasa terlalu sejuk, perlu buang air, kah, kurang air ke apa, dia akan buka. So, itulah nama dia sel-sel pengawal. Dia macam Pak Gad. Okay, dia yang akan buka dan juga dia akan tutup lubang dekat dalam daun tu supaya air tu kurang ataupun air tu lebih keluar daripada daun. Okay, so dia ni mengawal pembukaan dan penutupan stoma. So sel-sel pengawal tu lah tugas dia. Dia tutup buka pintu. Okay, macam mall. So kalau Pak Gad tu cakap kamu boleh masuk, kamu masuk. Kalau tidak, tidak boleh. Sama lah macam air keluar masuk daripada daun. Kalau dia rasa air perlu keluar, dia buka. Kalau dia rasa air tidak perlu keluar, dia akan tutup. Okay, so macam ni lah rupa dia. Okay, ini rupa dia. So sini adalah daun. Okay, kalau kita zoom in. Okay, guna mikroskop, kita akan nampak. Okay, kalau kamu masih hafal lagi, tumbuhan punya sel. Okay, tumbuhan punya sel, dia ada sel dinding kan? So mereka ada bentuk yang tetap. Okay, ini adalah bentuk sel tumbuhan. So kita zoom in, contohnya macam ni kan? Ini adalah bentuk sel tumbuhan. Jadi kalau kamu zoom in, kamu akan nampak dekat dalam ni ada stoma. Inilah stoma tu. So kalau kamu zoom in lagi, stoma ni berwarna hijau. Sebab itulah daun berwarna hijau. Sebab stoma ni berwarna hijau. So ini adalah sel pengawal. Okay? Yang dekat tepi ni ada satu dan juga dua. So dia boleh, kalau kamu tengok sini, dia boleh tukang tutup, juga dia boleh tukang buka. Itu adalah sel pengawal. Dia macam Pak Gad. Buka tutup pintu. Okay? Jadi itu adalah sel pengawal. Kamu boleh nampak dekat daun sebab itulah dia berwarna hijau. Sebab dalam ni dia berwarna hijau. Okay, jadi kalau kamu tengok yang seterusnya, kita ada proses transpirasi. Okay, so proses transpirasi. Kalau kamu tengok kedudukan stoma. Stoma di epidermis bawah daun lebih banyak daripada epidermis di atas daun. So maksudnya stoma tu dia ada lagi banyak. Contohnya kalau kamu ada daun sini, kamu ada daun sini, so dia lagi banyak dekat bahagian bawah. Daripada bahagian atas. Supaya dia kurang tersejat air. Jadi transpirasi ni macam mana air tu tersejat dekat daun. So sel pengawal ni dia akan kawal pembukaan dan penutupan stoma. Kalau sel pengawal ni rasa macam dia mau buang banyak air, dia akan buka. Kalau dia rasa macam mau kurangkan air, dia akan tutup. Jadi kalau kamu tengok sini, pembukaan stoma. So bila bukanya stoma tu, sel pengawal dia akan melengkung. So kalau kamu tengok mula-mula dia lurus macam ni. Sel pengawal.
Tapi bila dia mau buka, dia akan melengkung. Okay, dia akan melengkung supaya sini ada lubang stoma tu terbuka. So itulah nama dia sel pengawal melengkung. Apabila tumbuhan punya stoma akan terbuka. Okay, so stoma terbuka pada waktu siang. So stoma ni terbuka pada waktu siang sebab dia mahu kurangkan air daripada daun dan juga dia mahu tukar ni karbon dioksida dan oksigen semasa proses fotosintesis. Sebab macam mana tumbuhan ni buat makanan sendiri, mereka perlukan karbon dioksida dan mereka akan menghasilkan oksigen. So, semasa proses fotosintesis tu, okay, dia akan buka lah stoma tu supaya nanti dia akan dapat karbon dioksida supaya dia boleh buat makanan sendiri dan juga dia akan keluarkan oksigen supaya kita boleh guna, tumbuh-tumbuhan, binatang lain boleh guna, okay? So, bila terbukanya stoma ni, benda ni, okay, terbukanya stoma-stoma ni, bila terbuka saja benda ni, berlakulah proses transpirasi. Bila saja dibuka lubang-lubang yang dekat daun ni, okay, kamu ada daun kan? Bila saja dibuka lubang-lubang ni, berlakulah transpirasi. Barulah dia akan kehilangan air. Okay? Jadi, kalau dia ada homeostasis dia. Kalau panas, dia akan, kalau siang dia akan buka. Tapi kalau terlalu panas, dia akan tutup. Supaya dia tidak akan kehilangan banyak air. Bila hilang banyak air, mereka akan cepat layu. Okay? So, kalau benda ni tertutup, okay, stoma tertutup. Stoma daun tertutup pada hari yang panas, sangat panas. Tapi dia akan buka kalau pagi, pada siang hari. Tapi kalau terlalu panas, dia akan tertutup. Okay. Kalau pagi, mereka akan buka sebab mereka mahu karbon dioksida, karbon dioksida, oksigen keluar masuk untuk proses fotosintesis. Sebab fotosintesis cuma boleh berlaku kalau ada matahari pada waktu siang, pagi, petang, tengah hari. Itu saja. Jadi mereka tetap akan buka. Okay. Tapi kalau terlalu panas, mereka akan tutup supaya dia ingin kurangkan kehilangan air. Kalau terlalu banyak air hilang, mereka akan layu juga. Okay? So, kena kawal lah. Okay, so ni adalah bagaimana. Okay, kalau macam pada waktu pagi, okay, dia akan buka. Macam ni pada. Tapi kalau terlalu panas, mereka akan tutup. Okay, mereka akan tutup juga pada waktu malam. Okay, mereka akan tutup juga pada waktu malam sebab dia ingin kurangkan air yang tersejat. Okay, itulah kamu boleh nampak ni adalah daun kamu, okay, dan dia akan buka. Dia akan buka untuk apa? Satu, proses transpirasi, hilang air supaya jadi sejuk. Satu lagi adalah untuk fotosintesis. Karbon dioksida akan keluar, karbon dioksida akan masuk dan oksigen akan keluar. Itu adalah proses fotosintesis. Okay, ada dua sebab kenapa dia buka. So, kenapa ada homeostasis dalam tumbuhan ni? Kenapa penting? Sebab dia ingin stabilkan, okay, keadaan. Jika terlalu panas, susah juga. Jika terlalu sejuk, susah juga. Okay? Jadi, mereka akan stabilkan kehilangan air berdasarkan cuaca. Kalau terlalu panas, mereka akan tutup. Okay? Jadi, metabolisme oleh sel juga akan jadi lebih cepat. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, tentang homeostasis tumbuhan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, kalau tidak, cikgu ada beberapa latihan sebab kita habis sudah untuk bab ni dan kita akan masuk bab baru. Okay, jadi cikgu bagi latihan untuk bab 3 ni.